Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang dam haji. Seterusnya, setiap ahli kumpulan akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Siti Nabalkis binti Mustafiqnah, nombor matrik 23 TBT 21F 1039. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Hazwan, nombor matrik 23 DBT 21F 1038. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Syazah Fatimi binti Ahmad Effendi dan nombor matrik saya adalah 23 DBT 21F 1025. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Jasmari, nombor matrik saya 23 DBT 21F 1016. Nama saya Tan Yulun, nombor matrik saya adalah 23 DBT 21F 1041. Sejarah dan latar belakang. Dam merupakan jenis permainan papan yang dimainkan oleh dua orang. Bermula pada zaman Mesir Purba, sejak tahun 600 sebelum Masihi, permainan dam datang daripada satu permainan yang paling lama dipanggil akor-akor atau kirkat. Akor-akor asalnya dimainkan pada papan permainan lain. Permainan ini sangat terkenal kerana disebut sebagai game checkerboard di Amerika Utara sahaja, manakala dikenali sebagai dog di negara bahasa Inggeris yang lain. Sekitar abad ke-12, orang Perancis merupakan orang pertama yang menggunakan papan catur untuk memainkan al-croquet. Pada tahun 1935, satu permainan baru ditambah iaitu jika anda boleh melompat, anda mesti melompat. Ini dilakukan supaya permainan ini lebih menarik. Perbezaan utama antara versi permainan yang terdapat adalah versi kuno hanya memiliki papan 5x5 dan 10 buah berbanding dengan versi moden yang memiliki papan 8x8 dan 12 buah. Teknik menyediakan diri dan regangan dari segi fizikal. Satu, dari regangan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, renggangan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah keselamatan dan mengelakkan kecederaan semasa bermain. Pertama, bermain di kawasan yang selamat. Kedua, jauhkan permainan daripada bayi dan kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah supaya tidak tertelan. Ketiga, tidak menggunakan buah dam yang dibuat daripada kaca atau logam supaya tidak membahayakan pemain. Kemahiran 1. Menerangkan keperluan alat dan tempat bagi permainan tradisional. Papan yang digunakan sentiasa berbentuk segi empat sama. Ia dibahagikan kepada biasanya 64 ataupun 100 petak segi empat sama. Warna petak haruslah berserang-seli dengan warna gelap dan cerah. Pola papan dam sama dengan papan catur, cuma saiz dan warna sahaja yang mungkin berbeza. Buah dam boleh dibuat dari hampir apa saja. Yang penting ia boleh disusun 2 sekali untuk menjadi haji. Contoh, warung kopi. Kadang-kadang tutup botol digunakan atau dijadikan sebagai buah dam. Kedua-dua pemain bermula dengan buah biasa. Sekiranya mana-mana buah pihak pemain berjaya sampai ke hujung papan pihak lawan, ia dikatakan naik haji. Buah haji ini biasanya dibezakan dari buah biasa dengan meletakkan satu lagi buah biasa di atasnya, ataupun ia disusun 2 tingkat. Istimewa buah haji, ia boleh bergerak ke hadapan atau ke belakang seberapa banyak langkah yang dikehendakinya sekiranya tidak dihalang buah lain. Sekarang saya akan menerangkan istilah-istilah dalam dam haji. Permainan dam haji atau dam juga dipanggil dam haji diminati di kalangan masyarakat Melayu. Permainan tradisional ini dimainkan secara satu lawan satu. Seterusnya, saya akan menerangkan peraturan permainan. Yang pertama, setiap buah dam yang disentuh oleh pemain mesti digerak atau didenda.
Yang kedua, buah dam hanya boleh disorong semasa membuat pergerakan ataupun diangkat apabila memakan buah dam lawan. Yang ketiga ialah pihak lawan mesti memakan buah dam yang diumpan oleh pemain. Yang keempat ialah jika pihak lawan cuai atau terlupa memakan mana-mana buah dam pemain, maka buah dam pihak lawan boleh dirampas oleh pemain. Yang kelima, dalam keadaan di mana pemain mempunyai dua pilihan untuk memakan, maka hendaklah makan bilangan buah lawan yang terbanyak. Yang keenam ialah sekiranya buah dam yang hendak dimakan itu sama banyaknya, maka tanpa mengira mana buah haji atau dam biasa, pemain boleh memakan mengikut budi bicaranya. Yang ketujuh ialah buah dam tidak boleh diangkat semasa memakan sehingga pergerakan selesai. Yang ke-8 ialah memakan buah dam di atas garisan yang sama hanya boleh dilakukan sekiranya ia tidak melanggar atau makan balik buah dam yang telah dimakan. Yang ke-9 ialah masa berfikir satu-satu pergerakan adalah dihadkan selama 15 saat. Yang ke-10 ialah setiap perlawanan dihadkan masa tidak melebihi 30 minit. Kemahiran 4. Langkah-langkah permainan dam haji. Permainan dam atau dam haji juga dipanggil dam haji diminati di kalangan masyarakat Melayu. Permainan tradisional ini dimainkan secara satu lawan satu. Alat diperlukan untuk kedua-dua permainan ini adalah papan dam dan juga buah dam. Papan dam berbentuk 4 segi sama dilukis di atas kertas atau dibuat lorikan terus di atas kepingan papan. Terdapat 64 segi 4 sama kesemuanya. Buah dam pula terdiri daripada penutup botol, kulit kepah, serpihan bata atap yang kecil atau kulit etak. Setiap permainan memerlukan 12 biji buah yang sama dari segi bentuk atau warna. Buah ini mesti berbeza dengan lawan sama ada dari segi warna atau bentuk. Sebelum memulakan permainan, undian secara perlu dilakukan bagi menentukan giliran permainan. Pemain yang memenangi undian akan memulakan permainan terlebih dahulu. Permainan ini dimainkan dengan cara menggerakkan buah dam setapak ke hadapan, iaitu secara meriang sama ada kiri hadapan atau ke kanan hadapan. Permainan tidak dibenarkan menggerakkan buah miliknya ke belakang. Pemain yang memegang permainan boleh makan buah lawan jika berada di berhampiran buah lawan dan ada petak kosong di hadapan untuk dia lompat. Dalam permainan dam haji, memang penting untuk menjadikan buah sebagai haji. Semua buah boleh menjadi haji apabila tiba di hujung papan lawan. Namun, realitinya hanya 2 atau 3 buah dapat menaik haji dalam satu permainan. Buah biasa dengan buah haji banyak bezanya. Buah haji boleh bergerak ke belakang atau boleh bergerak banyak petak. Pendek kata, buah haji sangat berkuasa. Di akhir permainan, buah haji juga berupaya mengawal satu baris papan, menghalang mana-mana buah lawan untuk melintas. Cara terbaik mendapat haji ialah dengan menggunakan 2 buah yang bekerjasama di tepi petak. Ada kalanya umpan juga diperlukan untuk memecahkan kubu lawan. Walau bagaimanapun, kelebihan haji cuma setakat kemahiran permainan. Buah haji boleh diperangkap dan dimakan lawan sekiranya tidak berhati-hati. Cara terbaik melawan haji ialah dengan mendapat haji sendiri. Jika lawan mendapat haji awal sekalipun, permainan patut akan tetap mendapat haji sekiranya dia memiliki sekurang-kurangnya 1 buah di kedua-dua petak tepi bahagian lawan. Dengan cara ini, lawan terpaksa memilih petak mana hendak dimakan.
membenarkan satu lagi buah naik haji. Permainan dam haji memang menyeronokkan dan menguji minda, mengatur strategi. Namun, keburukannya jika masa yang terlalu lama sehingga mengganggu tugasan harian permainan. Bermainlah untuk 1 atau 2 permainan sahaja. Kemahiran 5. Penerangan strategi dan tips dalam permainan dam haji. Strategi yang pertama ialah asas taktik. Sesuatu permainan dianggap terbuka sekiranya buah di tengah papan dimakan dalam beberapa gerakan awal dan dikira tutup jika tidak. Penamaan terbuka dan tertutup ini adalah kerana kebebasan pergerakan. Dalam situasi ini, saya akan tunjukkan permainan terbuka. Ini adalah permainan terbuka. Seterusnya, saya akan tunjukkan permainan tertutup. Ini adalah permainan tertutup. Pergerakan yang lebih bagi pemain dalam permainan terbuka dan selalunya menentukan kerumitan permainan tersebut. Mulakan pertukaran buah, sebarang permainan boleh dimudahkan dan ia akan menjadi lebih kepada permainan perkiraan. Jika tidak diingin, pemain perlu sentiasa berjaga-jaga dan konservatif. Strategi yang kedua ialah keseimbangan buah dan kedudukan. Jumlah buah yang lebih banyak semestinya bererti kelebihan yang nyata, tapi kedudukan juga penting. Peta tepi dianggap peta selamat kerana buah tidak akan dapat dimakan oleh pelawan kecuali diumpan. Namun, ia juga senang diperangkap. Dua buah yang bekerja bersama-sama di tepi peta akan dapat maju jauh dan lebih berpeluang mendapat haji. Buah lawan malah buah haji sekalipun akan mendapati sukar menghentikan pasangan buah ini. Inilah adalah situasinya. Strategi ketiga ialah makan berganda. Makan berganda boleh berlaku jika terdapat buah lawan yang bertuturan dengan satu petak kosong di antaranya. Ruang kosong di belakang buah yang kedua. Jika menggunakan buah haji pula, buah lawan tidak perlu berdekatan. Contoh makan berganda ialah seperti berikut. Terdapat dua cara memakan berganda, lurus dan sesiku keluang. Lurus ialah bergerak dalam satu garis lurus sambil memakan buah lawan. Siku keluang ialah bergerak secara bengkak-bengkok sambil memakan. Mendapat makan berganda, pemain perlu sentiasa peka kepada keadaan di mana terdapat buah lawan yang berterutan dengan satu petak kosong di antaranya. Peluang lebih mudah didapati di tengah permainan apabila masih banyak buah lain yang mengelabui keadaan ini. Strategi keempat ialah umpan. Umpan boleh memanipulasi pihak lawan untuk melakukan satu peraturan makan, iaitu wajib makan, untuk menyiapkan perangkap dan memberi umpan untuk pihak lawan makan. Teknik biasa yang digunakan oleh pemain ialah pasangan buah dengan buah belakang terletak di tepi petak. Buah depan merupakan buah umpan. Ia mara supaya dapat dimakan pihak lawan. Contoh umpan seperti berikut. Kelebihan umpan ialah apabila lawan terpaksa memakan buah pemain, ia berarti pemain mengawal permainan. Pemain mendapat kedudukan yang lebih baik untuk buah belakangnya. Kadang-kala, umpan juga berguna untuk menghentikan serangan atau beruan lawan. Pemain boleh memberi umpan untuk membersihkan halangan ini, supaya dapat dielakkan jika pihak lawan sedar akan perangkap pemain sebelum diumpan. Jika pemain cuma mempunyai pilihan untuk tidak memakan umpan dan kehilangan satu buah secara automatik, ini mungkin lebih baik sekiranya dengan memakan umpan. Strategi kelima ialah mendapat haji. Buah biasa dan buah haji adalah berbeza. Buah haji boleh bergerak banyak petak, sangat berkuasa, berupaya mengawal satu baris papan,
menghalang mana-mana buah lawan untuk melintas, dan semua buah boleh mendapat haji apabila tiba di hujung papan lawan, iaitu baris 8 bagi hitam dan baris 1 bagi putih. Cara terbaik mendapat haji. Pertama, menggunakan 2 buah yang bekerja bersama-sama di tepi petak, ataupun umpan juga diperlukan untuk memecah kubu lawan. Kelebihan haji bergantung pada kemahiran pemain dan boleh diperangkap dan dimakan lawan sekiranya tidak berhati-hati. Cara terbaik melawan haji dengan mendapat haji sendiri. Jika lawan mendapat haji awal sekalipun, pemain patut akan mendapat haji sekiranya dia memiliki sekurang-kurang 1 buah di kedua-dua petak di tepi bahagian lawan. Dengan cara ini, pihak lawan terpaksa memilih buah mana yang hendak dimakannya, membenarkan 1 lagi buah naik haji. Strategi dan tips terakhir dalam permainan iaitu ialah bertahan. Dam bukan semata-mata menyerang. Pemain mempunyai 3 barisan buah dengan 4 buah dalam setiap barisan. Dibahagikan kepada 1 barisan menyerang, 1 barisan naik haji dan 1 barisan bertahan. Barisan bertahan menahan cubaan lawan mendapat haji. Akhir permainan, buah dam tidak ada gunanya jika ia tidak naik haji. Apabila papan sudah agak bersih, barisan bertahan boleh naik haji atau membantu barisan lain naik haji. Strategi untuk menang dalam dam kadang-kadang memerlukan pemain mengimbangi beberapa perkara yang bertentangan. Pergerakan yang memberikan kelebihan buah mungkin akan meredahkan kelemahan atau melemahkan kedudukan di masa hadapan. Pengorbanan buah untuk kedudukan mungkin akan merugikan sekiranya tidak dapat diubah menjadi serangan berkesan. Dan terakhir, jadi kaedah pertahanan yang baik ialah dengan menyerang. Sekian, terima kasih.